Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk slot fiqhul muqaran ataupun fiqh perbandingan, pada malam ini saya akan ambil satu isu untuk kita bincangkan, bagaimana pendekatan para ulama ataupun para fuqaha dalam membincangkan satu-satu isu yang mereka berbeza pendapat tentangnya. Dan kita ingin melihat apakah isu-isu di sebalik perbezaan pendapat itu, punca kepada perbezaan pendapat itu. Dan kita juga pada malam ini ingin belajar apakah adab yang sesuai ataupun sikap yang sesuai yang sepatutnya diambil oleh para penuntut dalam manhaj salafus salih, dalam manhaj al-sunnah wal jamaah, dalam berdepan dengan isu-isu yang para ulama berbeza pendapat tentangnya. Muslimin muslimat sekalian, tajuk pilihan saya pada malam ini ialah berkenaan dengan sunnah ataupun tidak sunnah, amalan di dalam masyarakat kita yang mengazankan bayi yang baru lahir pada telinga kanannya dan mengiqamatkan pada telinga kirinya. Kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana ia menjadi satu amalan yang meluas dalam masyarakat kita, mengazankan dan mengiqamatkan anak-anak yang baru dilahirkan ke dunia. Maka kita sebagai penuntut ilmu, kita berpeluang pada malam ini untuk membincangkan, kalau tidak dapat panjang lebar pun, setakat mana yang kita mampu bincangkan dalam usaha mencari apa yang sabit, apa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada generasi salafus salih. Muslimin muslimat sekalian, ada sekurang-kurangnya ataupun secara mudahnya ada 3 pandangan berkenaan dengan sunnah ataupun tidak amalan melafazkan azan pada telinga kanan anak yang baru dilahirkan dan mengiqamatkan pada telinga kiri. Pendapat yang pertama di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa sunat hukum dia. Ini bersesuaian dengan amalan dalam masyarakat kita. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang bersesuaian dengan amalan masyarakat kita, yang berpendapat bahawa hukumnya sunat, mengazankan dengan laungan azan sebagaimana azan untuk ke solat, dan melaungkan ataupun membaca lafaz iqamah pada telinga kiri bagi kanak-kanak yang baru dilahirkan. Siapakah yang berpendapat sedemikian? Antaranya ialah Al-Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz,
ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i dan juga daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu di antara pandangan fuqaha berkenaan dengan melafazkan azan dan iqamat. Begitu juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ulama mazhab Hanbali yang tuan-tuan dah kenal, termasuk ulama yang menyatakan sunat membaca azan ataupun melafazkan azan pada kanak-kanak yang baru dilahirkan. Misalnya dalam kitab Tuhfatul Mawjud, beliau menyatakan bahawa beliau telah menyebut satu bab yang menyatakan akan sunatnya azan bagi bayi yang baru dilahirkan, iaitu melafazkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Maka sesiapa yang melakukan amalan itu, maka amalan itu bersesuaian dengan pandangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan sedemikian. Baik, kalau kita bertanya kepada ulama contemporary, ulama masa kini, siapakah pula ulama masa kini yang mempunyai pandangan yang sama? Tadi kita sebut Hasan Al-Basri, kan? Kita sebut antaranya Umar bin Abdul Aziz. Kita sebut antaranya dari segi mazhab, kita menyebut mazhab Imam Asy-Syafi'i, juga pandangan daripada ulama mazhab Hanbali. Kita telah menyebut bagaimana pandangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Di sisi ulama contemporary, siapakah ulama contemporary yang bersetuju dengan pandangan ini? Antaranya ialah Doktor ataupun Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menyebut dalam kitabnya yang terkenal, iaitu Fiqh Islami wa Adillatuh. Fiqh Islami, kalau tuan-tuan tengok kitab dia tu, besar, kitab yang besar, mempunyai banyak jilid. Dia menyebut dalam kitabnya Fiqh Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa sunat ataupun disukai bagi orang tua untuk mengazankan pada telinga kanan bayi itu yang baru dilahirkan dan mengiqamatkan pada telinga kiri sebagaimana iqamat solat pada telinga kiri kanak-kanak tersebut. Itu pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia yang terkenal Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Kalau tuan-tuan berminat nak tengok kitab tu dalam bahasa Melayu pun banyak sekarang ni diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya memang recommend tuan-tuan ada kitab yang macam tu, cuma harganya sangat mahal. Tapi kenapa saya recommend? Sebab bahasa dia bahasa yang sesuai dengan kita, bahasa yang telah diperiksa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau tuan-tuan beli yang kitab-kitab yang biasa tuan-tuan beli itu bahasa Indonesia kan, kadang-kadang tuan-tuan jumpa perkataan-perkataan yang tak berapa nak faham, sebab dia bahasa Indonesia. Tapi kalau tuan-tuan tengok buku-buku agama yang daripada bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kalau ada simbol ataupun logo Dewan Bahasa dan Pustaka itu, maknanya bahasa tu bahasa kita. Bahasa kita telah dicek oleh jawatankuasa ataupun panel yang bertauliah dalam bidang bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Begitu juga pandangan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Saya percaya tuan-tuan ada belajar kitab Sayyid Sabiq Fiqh Sunnah. Juga menyatakan bahawa ianya adalah sunat. Antaranya dia menyebut dalam kitab beliau, dia menyebut azan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Sayyid Sabiq menyebut termasuk sunnah dilakukan mengazankan telinga kanan, dia kata, dan mengiqamatkan pada telinga kiri bayi yang dilahirkan. Supaya apa? Sayyid Sabiq mengatakan bahawa supaya perkataan pertama yang didengar oleh telinga anak tersebut ialah asma Allah Subhanahu wa taala. Bukan nama Asma jiran kita dah. Asma, kita orang Melayu sebut asma kan, asma. Dia sebenarnya asma, dia ada hamzah kat ujung. Asma ataupun asmaul husna kita sebut, dia ada hamzah kat ujung. Jadi asma ialah nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyid Sabiq antara ulama dalam kitab Fiqh Sunnah hanya menyatakan bahawa adalah disunatkan untuk melafazkan azan dan melafazkan iqamah sebagaimana ketika kita ingin solat, supaya perkataan pertama yang didengar oleh anak itu ialah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa lagi tuan-tuan dalam mazhab Imam Syafi'i? Ni kita pergi secara ringkas dulu.
sebelum kita pergi kepada dalil-dalil, perbincangan kepada dalil. Selain daripada mereka, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh kanan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Majmu', dia juga menyebut bahawa sekelompok daripada sahabat-sahabat kami, ashabuna, dia kata, dia tuan-tuan sekalian, kalau dalam tulisan khususnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila dia kata ashabuna tu, sahabat-sahabat kami tu ataupun kawan rakan-rakan kami tu, maka dia merujuk kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i ataupun kita sebut fuqaha Syafi'iyah, para fuqaha dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia kata sebahagian ulama daripada sahabat-sahabat kami, mana sekelompok ulama daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa disukai, mustahab, disukai untuk diazankan di telinga kanan dan untuk diiqamatkan di telinga kiri bagi kanak-kanak yang baru dilahirkan. Itu di antara tokoh-tokoh yang kita perkenalkan pada malam ini, pandangan-pandangan mereka sama ada sunat ataupun tidak. Maka yang kita baca senarai tadi tuan-tuan sekalian ialah sebarisan ataupun senarai ulama-ulama daripada zaman dulu sampai sekarang yang berpendapat bahawa sunat hukumnya ataupun menjadi sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melafazkan azan dan juga iqamat pada telinga anak-anak yang baru dilahirkan. Baik, dalam kitab fiqh umpamanya, dalam kitab fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, contohnya Al-Bujairimi Al-Khatib umpamanya, disebut bahawa wa yushra'ul adhanu fi udhunil mauludil yumna wal iqamatu fil yusra. Dia kata disyariatkan azan pada telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dan diiqamatkan di telinga sebelah kiri. Begitu juga tuan-tuan Imam Asy-Syairazi dalam Al-Muhadzab, dia kata disunatkan bagi orang yang baru menerima kelahiran anak untuk mengazankan di telinga bayi tersebut. Dalam Kifayatul Akhyar juga mempunyai nada yang sama, dinyatakan bahawa sunat pada telinga kanan diazankan, pada telinga kiri diiqamatkan. Ibnu Qudamah pula tuan-tuan sekalian, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan kitab dia, kitab Al-Mughni. Kalau tuan-tuan tengok satu kitab nama dia Al-Mughni, bukan Mughnil Muhtaj, tapi kitab Al-Mughni. Nama seakan-akan sama, tapi kitab Al-Mughni pengarang dia ialah Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dia kata qala ba'd ahli ilm, dia kata berkata sebahagian daripada ahli ilmu, disunatkan ataupun disukai bagi orang tua untuk mengazankan telinga anaknya yang baru dilahirkan berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Rafi' daripada ibunya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga Hasan ketika dia dilahirkan oleh Fatimah. Lepas ni kita akan tengok kepada pendalilan, soal-soal pendalilan. Baik. Kemudian juga pandangan yang mengatakan bahawa disunatkan azan di telinga kanan bayi sama ada lelaki ataupun perempuan ketika dilahirkan. Tak kira lelaki ataupun perempuan, tak ada beza. Kan? Tidak ada beza. Lelaki pun sama, perempuan pun sama, azan dan qamat. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Baik, begitu juga pandangan Abdul Rahman Al-Jazairi. Kalau tuan-tuan biasa tengok kitab fiqh alal madzahibil arba'ah, fiqh berdasarkan kepada mazhab yang empat, tuan-tuan akan jumpa nama Al-Jazairi. Al-Jazairi ataupun Abdul Rahman Al-Jazairi ialah penulis kitab Al-Fiqhu ala madzahibil arba'ah. Dia juga mempunyai pandangan yang sama. Baik, itu senarai nama ulama-ulama yang berpendapat bahawa hukumnya sunat. Itu yang pertama. Baik, kita tengok kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa tidak sunat. Tidak disunatkan melafazkan azan ataupun iqamat. Dua-dua pun tak sunat. Azan pun tak sunat, iqamat pun tak sunat untuk dilafazkan di telinga bayi yang baru dilahirkan.
Siapakah ulama-ulama mazhab yang berpendapat sedemikian? Antaranya ialah Imam Malik. Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahawa tidak disunatkan membaca ataupun melafazkan azan dan iqamat pada telinga kanak-kanak yang baru dilahirkan. Bukan setakat tak sunat, bukan setakat tidak sunat, tapi Imam Malik mengatakan bahawa perbuatan melafazkan azan dan iqamat pada telinga kanak-kanak yang baru dilahirkan ialah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Itu agak keras, tuan-tuan sekalian. Pandangan siapa? Pandangan Imam Malik. Kenapa kita baca pandangan-pandangan macam ni, tuan-tuan? Supaya tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk dalam masyarakat, tuan-tuan dengar ada pandangan-pandangan yang dibincangkan, yang diperkatakan, yang disebut dalam masyarakat oleh para penuntut ilmu ataupun oleh tenaga pengajar, maka tuan-tuan dah ready dah. Kan? Tuan-tuan tidak menggelabah. Tuan-tuan tidak terkejut sebab tuan-tuan dah lalui dah pengalaman membahaskan isu-isu yang macam ni. Dan tuan-tuan tahu dah, kalau orang sebut bid'ah, tuan-tuan dah nampak dah nama Imam Malik. Kalau orang kata sunat, tuan-tuan tahu dah siapa dia. Bermula daripada Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz dan ulama-ulama lain sampai kepada Wahbah Az-Zuhaili, sampai kepada Abdul Rahman Al-Jazairi dan sebagainya. Itu kelebihan para penuntut ilmu yang suka belajar benda-benda baru berbanding dengan penuntut ilmu yang suka belajar benda-benda sama. Kan? Semalam saya mengajar di satu surau yang saya tak mau sebut nama surau tu, tapi Ustaz Alim pun dah tak pergi dah surau tu. Tuan-tuan sekalian, saya diberitahu surau tu dia bermasalah itu. Masalah itu. Masalah antaranya ialah AJK ataupun jemaah ni dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima benda-benda baru. Alangkah ruginya orang yang macam ni. Dia nak belajar benda sama. Setiap malam dia nak belajar benda sama. Dia tak boleh dengar benda-benda baru. Sedangkan tujuan kita belajar ialah kita nak explore, kita nak bongkar, kita nak gali, cari balik benda-benda yang terkambus yang selama ni kita tak tahu. Itu tujuan kita belajar. Itu beza antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Bukanlah kita nak memperendahkan atau memperlekehkan orang, tetapi untuk menyatakan bezanya darjat antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Baik, itu pandangan yang kedua yang kita sebut mula-mula ialah Imam Malik, yang kata bukan sahaja tidak sunat, tapi nombor duanya dia kata bid'ah. Pandangan Imam Malik dalam salah satu kitab fiqh mazhab Imam Malik, umpamanya dalam syarah mukhtasar Syekh Khalil, Imam Malik disebut bahawa wa ankara Malik, dia kata Imam Malik mengingkari ayyu'adzana fi udhunihi hina yulad, mengingkari perbuatan mengazankan di telinga bayi ketika dilahirkan. Dia kata no, tidak disyariatkan, tidak disuruh, tidak diperintahkan, tak disunatkan untuk kita melafazkan kalimah azan pada telinga kanak-kanak. Itu disebut dalam kitab fiqh mazhab Maliki. Begitu juga disebut dalam Mausu'ah Fiqhul Ibadah. Dan satu kitab Mausu'ah Fiqhul Ibadah disebut bahawa Imam Malik benci perkara-perkara ini. Imam Malik membenci perkara-perkara ini, yakni azan selain daripada panggilan untuk solat. Imam Malik tak setuju. Azan selain daripada untuk solat, termasuk dalam perkara melafazkan azan ke telinga bayi, yang mana dia menghukumnya sebagai bid'ah. Tuan-tuan, boleh tak kita didik masyarakat kita ni? Kita didik masyarakat kita, kalau sebut bid'ah ni, dia jangan tergesa-gesa marah balik kat kita. Boleh tak kita didik masyarakat macam tu? Sebagaimana kita dah didik masyarakat, dia boleh terima rokok tu haram. Rokok sebut haram tak apa, sebab dia boleh terima. Tu khilaf, dia kata. Yang tu khilaf. Dia nak pegang pada makruh. Kalau ustaz kata haram, tak apalah ustaz kata haram. Tapi kalau ada ustaz kata bid'ah, dia melompat. Dia melompat. Dia kata ni ada ulama kata sunat.
Boleh tak kita biasakan sebutan-sebutan macam ni supaya akhirnya satu masa nanti bila kita nak bincang perbezaan pendapat di kalangan para ulama di antara mazhab dan sebagainya, senang kita nak sebut istilah-istilah ni. Ni tak nak sebut benda ni tuan-tuan, masjid ni je boleh. Kan? Masjid ni je boleh. Kalau sebut kat masjid lain, habis ustaz. Kan? Kena potong nama dia. Jadi menyebabkan ustaz-ustaz ni terpaksa berhati-hati bila pergi ke tempat-tempat lain. Jadi kita kalau boleh kita biasakan. Sebab tu saya suka tuan-tuan sekalian, walaupun setengah-setengah kuliah saya tu bukan kuliah fiqh muqarran, tapi saya suka menyelitkan isu-isu fiqh muqarran dalam kuliah-kuliah saya supaya masyarakat di beberapa tempat yang agak sukar nak terima cara belajar yang macam ni, akhirnya telinga dia dah terbiasa dengar pandangan-pandangan yang berbeza. Satu pandangan ke kiri, satu pandangan ke kanan. Maksudnya satu pandangan kata sunat, satu pandangan kata bid'ah. Bertembung tak tuan-tuan? Bertembung. Jauh sangat beza tu. Kan? Sunat dengan bid'ah. Kan? Beza sangat. Tapi kita nak biasakan supaya masyarakat akhirnya dia terbuka untuk menerima flow of arguments, cara penghujahan-penghujahan yang dikemukakan oleh para ulama supaya kita menjadi lebih ilmiah dalam pembelajaran. Supaya lebih ilmiah dan otak kita ataupun akal kita ni bergerak, berpusing, aktif, memikirkan dan cuba nak hadamkan benda yang kita belajar. Ni tak dia duk dengar macam orang bubuh suap makanan dalam mulut. Dengan mudah diterima macam tu. Kita tak mau. Budaya belajar macam tu kalau boleh kita ubah, kita perbaiki. Baik. Mana sangat jauh beza dia. Imam Malik membenci perkara ini, yakni azan selain daripada panggilan untuk solat. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita tengok antaranya ialah dia kata bahawa disebut dalam satu kitab fatwa, disebut bahawa hadis-hadis marfu' mengenai disunatkan azan itu tidak tetap, juga asar-asar mauquf, maka sayugianya tidak perlu dilaksanakan amalan melafazkan azan dan iqamat pada telinga kanak-kanak, sebab anak-anak yang baru dilahirkan, kerana dalil itu goyang. Dalil itu goyah, dia tidak kuat, dia tak boleh duduk tetap. Maknanya ada kritikan-kritikan yang dilemparkan oleh para ulama bersabit dengan dalil-dalil yang kita akan bincangkan nanti, yang dipegang oleh kelompok yang pertama. Itu alasan yang diberikan oleh ulama yang kedua. Itu kita akan bincang nanti. Baik, yang ketiga apa dia? Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahawa mengazankan pada telinga kanan hukum dia sunat. Sunat. Tapi iqamat pada telinga kiri tak sunat. Maknanya pendapat yang ketiga ni kata sunat azan sahaja pada telinga kanan. Laki perempuan tak kira. Tak kira. Laki perempuan sama je. Azan pada telinga kanan sahaja, kemudian yang qomat tu tak sunat. Tuan-tuan nampak kan flow dia kan? Yang pertama apa? Yang pertama sunat kedua-duanya. Azan dengan iqamat. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa tidak sunat melafazkan azan, tak sunat melafazkan iqamat. Malah dia bid'ah. Yang ketiga, pendapat mengatakan bahawa hak iqamat tu tak sunat, tapi yang sunatnya hanyalah azan sahaja pada telinga kanan. Itu pendapat yang ketiga. Baik. Pendapat yang ketiga ini disebut oleh Abdullah Al-Faqih dalam Fatwa Asy-Syibkah Al-Islamiyah. Dia mengatakan bahawa diazankan pada telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dan tidak diqamatkan, dan juga tidak diazankan pada telinga kiri. Dengar baik-baik. Maknanya telinga kiri ni iqamat pun tak, azan pun tidak. Iqamat pun tidak, azan pun tidak. Yang pendapat yang ketiga mengatakan bahawa yang sunat hanyalah azan pada telinga sebelah kanan sahaja. Itu pendapat yang ketiga. Baik. Muslimin muslimat sekalian, kita akan melihat kepada perbincangan berkenaan dengan
dalil-dalil yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perbezaan pendapat ini. Yang pertamanya kita lihat kepada hadis yang kita baca sekali lalu tadi, tapi kita baca lebih lengkap pada pusingan yang kedua ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Hakim serta Baihaqi, yang bunyi dia, haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Sufyana qala haddatsani Asim bin Ubaidillah. Baik, tuan-tuan kena dengar nama ni, Asim bin Ubaidillah. Baik, an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimatu bis salah. Dia kata, bercerita kepada kami Musaddad, yang bercerita kepada kami Yahya daripada Sufyan, dia berkata, bercerita kepadaku Asim bin Ubaidillah. Saya minta tuan-tuan pegang nama ni, Asim bin Ubaidillah, kita akan cerita lepas ni. Asim bin Ubaidillah daripada Ubaidullah bin Abi Rafi' dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga Hasan bin Ali ketika dia dilahirkan Fatimah, ketika dia dilahirkan oleh Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni isteri kepada Sayyidina Ali, dengan azan, yakni azan solat. Azan solat maknanya azan yang tuan-tuan duduk dengar tu, kan? Itu azan solat. Baik, muslimin muslimat sekalian, apa yang bagusnya pengajian hadis ni, manhaj hadis yang kita duduk belajar ni, apa yang bagusnya? Yang bagusnya ialah kerana dia ada rantaian perawi. Orang putih kata chain of narration, kan? Rantaian perawi itu, rantai maknanya dia bersambung-sambung, kita boleh tengok siapa yang mula-mula dengar daripada Nabi, kemudian orang tu cerita kat siapa, akhirnya dia sampai kepada ulama hadis yang merekodkan hadis itu, sampai ke Bukhari ke, sampai ke Muslim ke, sampai kepada siapa ke. Itu cantiknya, bagusnya manhaj seperti ini, metodologi seperti ini. Sebab apa cantik tuan-tuan sekalian? Kerana kita boleh periksa sama ada cerita tu ataupun hadis itu betul ke tidak, ada masalah ke tidak, ada kecacatan ataupun tidak. Saya bagi satu contoh bagi siapa yang dengar ceramah saya ataupun kuliah saya berkenaan dengan Wahsy bin Harb, kan? Kenapa bila kita cek rantaian perawi itu, kita akan jumpa, kan, nama Ibnu Ishaq umpamanya. Bila dengar saja nama Ibnu Ishaq, maka kita tahu bahawa version yang macam tu, cerita yang datang daripada perawi yang ada nama Ibnu Ishaq, maka dia ada masalah. Ibnu Ishaq seorang Syiah. Jadi bila kita belajar hadis ni, kelebihan kita ialah kita mengenali nama-nama tertentu yang meriwayatkan sesuatu hadis ataupun yang bawa sesuatu cerita kepada kita, supaya kita ni kemudiannya tidak terperangkap dalam cerita-cerita rekaan yang cuba memburukkan sesuatu peribadi yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun umpamanya salah satu peribadi yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi versi yang datang daripada Ibnu Ishaq yang menceritakan bagaimana Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu versi yang memburuk-burukkan Hindun. Jadi bila kita yang biasa belajar hadis ni tuan-tuan sekalian, kita ada kelebihan berbanding dengan orang yang tak belajar hadis dengan manhaj ataupun metodologi yang betul. Kita diperkenalkan siapa dia yang bawa cerita-cerita ni, antaranya ialah Ibnu Ishaq. Sama juga tuan-tuan, bila tuan-tuan duk belajar hadis, kenapa baca sanad daripada awal tu bagus, kan? Kita baca sanad beberapa nama,
yang kita sebut, kemudian bila dengar saja nama Asim bin Ubaidillah, dia akan trigger, dia akan tangkap tuan-tuan. Alam akan berbunyi dalam telinga kita bahawa aku pernah dengar nama Asim bin Ubaidillah ni, aku pernah dengar. Siapa dia, pribadi dia, bagaimana para ulama menghukum dia, bagaimana Imam Bukhari menghukum dia, bagaimana ulama-ulama hadis yang lain menghukum dia. Itu kelebihan kita belajar dengan metodologi seperti ini. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Baik, kita tengok cerita ni. Dia kata bahawa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga Hasan bin Ali ketika Hasan dilahirkan oleh Fatimah dengan azan solat. Azan solat. Baik. Al-Munziri, tuan-tuan sekalian. Imam Al-Munziri menyebut bahawa hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Begitulah perkataan dia. Dan dalam isnadnya ada Asim bin Umar bin Al-Khattab. Imam Malik dan Ibnu Ma'in menganggapnya sebagai dhaif. Hadisnya tak boleh dipakai sebagai hujjah, dan selain keduanya membincangkan dan mereka mengkritik Asim ini, baik, dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat sekalian, sebelum kita bincang lebih jauh, di sisi Imam Bukhari menerima ataupun menghukum hadis yang dibawa oleh Asim bin Ubaidillah ni sebagai mungkarul hadis. Mungkarul hadis ni macam mana tuan-tuan sekalian? Apa dia mungkar? Mungkar ni tuan-tuan sekalian, mungkarul hadis ni, kalau tuan-tuan tengok istilah yang dipakai oleh Imam Ibn Hajar satu dengan Imam Ahmad, baik, dia lebih kurang sama. Tapi Imam Ibn Hajar, tuan-tuan sekalian, mengatakan bahawa mungkarul hadis ialah hadis dhaif. Dia kata mungkar ni hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih. Tuan-tuan dapat hadis dhaif tapi dia bertentangan dengan hadis sahih. Tapi di sisi Imam Ahmad yang kata mungkar ni tuan-tuan sekalian ialah hadis dhaif. Dia ada beberapa perbincangan tentang istilah yang macam tu. Baik. Tetapi muslimin muslimat sekalian, apa yang penting ialah nama Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Al-Khattab ini tuan-tuan sekalian dikritik oleh para ulama, termasuk disebut sebagai dia adalah dhaif. Dia ialah dhaif la yuhtaj. Dia kata tidak boleh berhujjah dengan hadis bihadisihi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh dia. Jadi bila tuan-tuan dengar nama Asim bin Ubaidillah ini, maka dia ialah seorang yang dhaif, dan hadis yang datang daripada dia yang diriwayatkan oleh Asim bin Ubaidillah tidak boleh dijadikan hujjah. Itu bagusnya kita dibiasakan sebut nama Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah. Makna bila tuan-tuan belajar hadis kat mana-mana, tuan-tuan dengar sahaja salah seorang perawi ataupun periwayat hadis tu nama dia Asim bin Ubaidillah, tuan-tuan tahu dah. Kan? Sebagaimana yang saya sebut tadilah. Tuan-tuan dengar je nama Ibnu Ishaq, tuan-tuan cek Ibnu Ishaq yang mana ni? Yang kita tahu Ibnu Ishaq ni ada masalah. Dia macam tu. Baik. Macam-macam lah kritikan-kritikan yang disebut. Antara sebab kenapa dia dianggap sebagai dhaif. Sebab apa dia dianggap sebagai dhaif? Kerana hafalan dia teruk. Kerana hafalan dia teruk. Itu telitinya para muhaddisun, para ulama hadis dalam menapis hadis-hadis. Dia akan teliti orang tu, hafalan dia tu macam mana. Dia akan compare, dia akan tengok kekuatan hafalan, memory seseorang itu, seseorang perawi. Ibnu Hajar yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian menilainya sebagai dhaif, dan saya sebut tadi kepada tuan-tuan Imam Bukhari menilai dia sebagai mungkarul hadis dan sebagainya. Manakala Imam Malik tak bawa hadis daripada dia, tidak mencerita, tak meriwayatkan hadis daripada dia dan sebagainya, termasuk ulama-ulama lain yang menolak hadis ataupun riwayat yang datang daripada Asim dengan penolakan yang keras. Bukan sahaja tak terima, tapi tolak dengan penolakan yang keras. Baik.
Kita tengok umpamanya tuan-tuan dalam kitab yang lain, umpamanya yang disebut oleh At-Turkumani dalam kitab Al-Jauhar An-Naqi. Dia kata bahawa bab azan di telinga bayi yang baru dilahirkan, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan azan pada telinga Hasan. Dia kata bahawa hadis itu ada sanad yang bernama Asim bin Ubaidillah, yang mana Al-Baihaqi tak bagi ulasan apa-apa, sedangkan dia dhaif. Maknanya kenapa setengah ulama hadis menerima Asim, sebahagiannya kerana tidak memberikan sebarang kritikan kepada Asim. Baik, dia kata bahawa begitulah pandangan sebahagian daripada mereka. Manakala Imam Ibn Hajar dalam salah satu kitabnya mengatakan bahawa hadis yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan azan di telinga Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. Baik, sebelum saya pergi seterusnya, tuan-tuan kena perasan tau. Ada hadis disebut Hasan, ada hadis disebut Husain, ada juga hadis disebut Hasan dan Husain. Tuan-tuan kena perasan yang tu. Okey. Dia sebabnya tuan-tuan sekalian, hadis ni dia ada hadis yang tuan-tuan baca nampak sama. Kan? Tapi ada tambahan sikit, ada kurang sikit. Itu dia kira dua hadis dah. Kan? Bukan kata hadis yang sama. Walaupun nampak macam sama, tapi kerana ada penambahan, ada kekurangan, ataupun hadis tu datang daripada turuk yang berbeza, walaupun bunyi tu sama, tapi dikira hadis hak lain dah. Baik. Maka dia kata bahawa hadis yang mengatakan bahawa Nabi melafazkan azan di telinga Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim dan sebagainya. Dan satu lagi ni yang saya sebut tadi kepada tuan-tuan, azana fi udhunil Hasani wal Husain. Ni satu lagi hadis yang lafaz dia disebut dua-dua, Hasan dengan Husain. Disebut dua-dua, Hasan dengan Husain. Baik. Juga mempunyai perawi yang sama, nama dia Asim bin Ubaidillah, dan dia itu diiktiraf sebagai dhaif. Baik. Sekarang ni pihak yang kata hadis tu tidak ada masalah ataupun hadis tu sebagai sahih, ataupun sekurang-kurangnya dia kata hadis tu hasan. Kan? Hadis tu hasan. Maknanya antara apa ni, sahih dengan dhaif, tengah-tengah tu dia ada hasan. Baik, sekurang-kurangnya hasan. Seperti siapa? Seperti Imam At-Tirmizi yang mengatakan hadis itu hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Nah, yang dipersetujui antara yang mempunyai pendapat yang sama. Siapa yang ada pendapat yang sama dengan Imam Tirmizi? Antaranya ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia Al-Azkar. Imam An-Nawawi yang meninggal dalam usia 40 tahun lebih, masih muda tuan-tuan sekalian. Dia seorang ulama hadis dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan bahawa hadis itu hasan sahih dan tidak dianggap sebagai mempunyai masalah. Asim ni tidak dianggap sebagai mempunyai masalah. Begitu juga ulama-ulama lain yang saya tak mau sebut di sini supaya tidak terlalu panjang. Tetapi macam Ibnu Adi tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa Asim, dia kata walaupun dhaif, tapi hadis yang datang daripada Asim tetap diriwayatkan. Sebab saya percaya tuan-tuan dah belajar hadis banyak. Dhaif ini dia ada banyak tingkatan. Kan? Kalau dia dhaif, dia teruk, maka dia akan ditolak dengan penolakan yang keras. Tapi kalau dhaif dia tidak terlampau teruk, ada sedikit kecacatan, maka dia akan boleh dipertimbangkan dengan beberapa syarat yang tertentu. Baik. Tengok pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kata hadis ni hadis hasan. Hadis hasan. Dia tak sampai kepada sahih, tapi hadis hasan. Kemudian Al-Mubarakfuri umpamanya berpendapat hadis ni lemah, tapi ada hadis lain yang menguatkannya, iaitu hadis Abu Ya'la yang kita akan baca selepas ni kalau sempat. Baik, tuan-tuan sekalian, tapi Syekh Nasiruddin Al-Albani kata pandangan Al-Mubarakfuri itu tak boleh diterima, sebab dia kata walaupun hadis itu dhaif, tapi dia kata hadis yang diguna oleh Al-Mubarakfuri untuk menyokong hadis yang lemah, yang Al-Mubarakfuri kata hadis itu sahih, dia kata, tetapi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kata hadis itu sebagai hadis maudhu'.
Bukan lemah, tapi maudhu'. Hadis-hadis maudhu', tapi Al-Mubarakfuri kata hadis itu sebagai hadis sahih. Ini contoh perbezaan pendapat tu supaya tuan-tuan boleh beza. Baik. Apa dia hadis tu tuan-tuan? Hadis iaitu sesiapa yang baru mendapat bayi lantas dia mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamatkan di telinga kirinya, maka Ummu Sibyan tidak akan memberi mudarat kepadanya. Ummu Sibyan. Siapa dia Ummu Sibyan? Tuan-tuan bisa dengar kan? Bisa dengar nama Ummu Sibyan. Siapa dia Ummu Sibyan? Tak biasa dengar. Tak biasa dengar. Ummu Sibyan ialah syaitan ataupun jin yang mengganggu perempuan yang mengandung dan melahirkan anak. Ummu Sibyan yang akan memberikan penyakit. Tuan-tuan sekalian. Jadi hadis ni tuan-tuan sekalian, hadis yang dimaksudkan oleh Al-Mubarakfuri ada pertikaian. Yang kata Ummu Sibyan ni, siapa yang dapat anak ataupun melahirkan anak, pasangan yang melahirkan ataupun yang mendapat anak, dia azan pada telinga kanan, dia iqamat pada telinga kiri, maka bagusnya perbuatan itu ialah melindungi anak itu daripada gangguan jin ataupun gangguan syaitan. Maka hadis itu dianggap oleh Al-Mubarakfuri sebagai hadis sahih, tetapi dikritik keras oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai maudhu', bukan dhaif, tetapi maudhu', hadis palsu. Baik. Panjang lebar dia hurai tentang itu. Baik, cuma saya masuk tentang hadis yang dimaksudkan oleh Al-Mubarakfuri. Bercerita kepada kami Jabarah, bercerita kepada kami Yahya bin Al-Ala daripada Marwan bin Salim, dari Talhah bin Ubaidillah, daripada Husain, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikurniakan anak lantas diazankan di telinga kanan dan diqamatkan di telinga kiri, maka Ummu Sibyan, dia kata, tidak akan boleh membahayakannya. Tak akan boleh membahayakannya. Ummu Sibyan ialah at-tabi'atu minal jin. Dia kata daripada golongan jin. Dia akan merasuk, dia akan memperdayakan ataupun mengganggu kanak-kanak tersebut yang baru dilahirkan. Dan banyak lagi pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan hadis itu bukannya maudhu', bukannya sahih, tetapi dhaif dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa dia dhaif ataupun sebab apa disebut sebagai maudhu'? Sebabnya ada satu orang nama dia Marwan bin Salim Al-Ghifari, dan dia dihukum sebagai matruk oleh sebahagian daripada ulama hadis. Manakala Imam Bukhari dan Imam Muslim dia kata munkarul hadis. Abu Arubah Al-Harrani mengatakan dia sering memalsukan hadis, sebab tu dia maudhu', sebab dia telah dibuktikan banyak menipu ataupun mereka cipta hadis. Manakala Ad-Darqutni kata hadis itu hadis yang perlu diabaikan, ditinggalkan. Imam Az-Zahabi menilainya sebagai seorang yang suka menipu, suka berdusta dan memalsukan hadis. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal kata dia suka tipu, dia suka dusta, dia suka memalsukan hadis. Itu cara para ulama mengkritik Marwan bin Salim ni tuan-tuan. Contohnya Al-Haythami tuan-tuan sekalian, dia kata dalam hadis tersebut ada perawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari, dia itu hadis dia ditinggalkan, dan begitulah seterusnya. Baik. Sekarang ni kita tengok kepada pandangan-pandangan lain. Contohnya perbuatan Umar bin Abdul Aziz. Tadi tuan-tuan dah dengar perbincangan secara agak terperinci tentang status-status hadis tu. Ada yang kata hadis tu sahih, ada yang kata hadis yang ni pula sebagai lemah, ada yang kata hadis sahih tu sebagai hadis maudhu' dan sebagainya. Tuan-tuan dah dapat general idea tentang itu. Sekarang kita tengok dari sudut perbuatan-perbuatan yang dijadikan hujjah. Contohnya perbuatan Umar bin Abdul Aziz. Hujjah yang diguna pakai oleh kelompok yang pertama, dia berhujjah dengan amalan Umar bin Abdul Aziz yang kata
hadis Umar bin Abdul Aziz. Hadis maknanya berita ataupun khabar daripada Umar bin Abdul Aziz, annahu kana idza wulida lahu waladun adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra. Dia kata berita ataupun khabar daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia kata bahawasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia lazimnya ataupun biasanya dia akan melafazkan azan di telinga kanan dan melafazkan iqamat di telinga kiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan sekalian, dia mengkritik hujah ini sebab Al-Asqalani kata apa? Kerana hujah yang macam ni tak boleh dipakai kerana khabar daripada Umar bin Abdul Aziz ialah khabar yang tidak bersandarkan kepada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hadis Nabi. Dia bukan datang daripada Nabi, tetapi dia ialah amalan orang yang kemudian, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Umar bin Abdul Aziz, sebahagian fuqaha mengatakan bahawa dia termasuk di kalangan Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, sebagai khalifah yang mendapat petunjuk. 4 tu, yang kelima tu siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Selepas Abu Bakar Siddiq, selepas Umar Al-Khattab, selepas Uthman bin Affan, selepas Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian, kan? Lepas tu siapa dia? Selepas tu, tuan-tuan, Muawiyah, Yazid dan sebagainya. Tetapi sebahagian besar para ulama Islam mengiktiraf apa yang dinamakan sebagai Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, 4 orang. Sebahagian daripada mereka memasukkan 5 orang kerana mereka menyenaraikan seorang lagi, nama dia Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan jangan rasa pelik kalau tuan-tuan tengok buku, kitab dan sebagainya, ataupun tuan-tuan mendengar kuliah, bila dibincangkan Khalifah Ar-Rashidin ataupun Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, 4 orang. Masa lain pula tuan-tuan dengar 5 orang. Pasal apa 5? Rupa-rupanya 5 itu kerana sebahagian yang lain berpendapat bahawa Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia jauh daripada 4 yang pertama itu, tetapi kerana keadilan dia, kerana takwa dia, kerana sunnah dia, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan oleh Umar bin Abdul Aziz, kerana kewarakan dia, waraknya dia itu, maka dia diletakkan oleh sebahagian fuqaha sebagai setaraf dengan 4 orang yang pertama itu sebagai khalifah yang disebut sebagai Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan. Baik, tapi namun begitu, tuan-tuan kena faham. Namun begitu, dalam metodologi, dalam manhaj, dalam kita mengeluarkan memberikan hujah, tuan-tuan sekalian, adakah perbuatan seseorang khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz boleh dijadikan sandaran hujah? Maka Al-Asqalani kata tak boleh kerana dia tidak datang, tak bersumberkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sebagaimana para ulama berbeza pendapat tentang qaul sahabat, kan? Pendapat sahabat, kata-kata sahabat. Adakah kata-kata sahabat boleh dijadikan hujah? Para ulama berbeza pendapat tentang pandangan sahabat, boleh atau tidak dijadikan sebagai hujah. Kemudian Al-Asqalani kata, kalau betul sekalipun, dia kata, memang Umar bin Abdul Aziz buat benda tu, dia kata perbuatan ulama tabi'in, maknanya merujuk kepada Umar bin Abdul Aziz, perbuatan ulama tabi'in tak boleh dijadikan hujah semata-mata atas diri dia. Maknanya dia kena ada sokongan daripada hak lain. Tuan-tuan faham maksud saya, kan? Faham, kan? Maknanya kita nak jadikan perbuatan Umar bin Abdul Aziz bukan tak boleh langsung. Bukan tak boleh langsung. Boleh, tapi dengan syarat ada sokongan hujah-hujah lain yang kuat. Barulah kita boleh ambil perbuatan Umar bin Abdul Aziz sebagai hujah. Kalau perbuatan dia semata-mata tanpa sokongan hujah yang lain, maka perbuatan dia itu tak boleh dijadikan hujah. Baik. Dalil kelompok yang tidak menyatakan sunat perbuatan itu, dia menganggap bahawa hadis-hadis yang kita bincang tadi sebagai tidak sahih, ataupun hadis itu dhaif, ataupun yang kita sebut tadi, yang kita pergi sekali lalu tadi, maudhu', palsu.
Jadi sebab tidak ada satu pun hadis itu sebagai hadis sahih, maka mereka mengatakan bahawa azan kepada bayi yang baru lahir ini sebagai tidak sunat. Hadis yang ada masalah, hadis dhaif, dia kata tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum ataupun untuk kita kata sunnah perbuatan itu. Baik. Kalau setakat tu tuan-tuan boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham Sebelum saya pergi kepada kesimpulan, kepada inference daripada perbincangan kita itu, ada apa-apa soalan kalau tuan-tuan nak tanya? Kalau tak ada soalan, senang kerja saya. Ya. Sunat dan sunnah kan. Tapi dengan masyarakat kita sekarang ni memang susah lepas nak keluar benda tu dan lepas nak keluar memang itu susah. Macam mana kita nak terapkan benda tu bukan sunat, bukan sunnah. Kita nak dengan kata orang yang luar semua, orang dalam sunnah pun susah nak buat benda ni. Benda ni terjadi kan. Kena kita terapkan benda ni kita pegang kuat, benda ni memang dia tak sunnah. Baik, muslimin muslimat sekalian, macam mana kita nak hadapi masyarakat kita yang mana ialah termasuk benda ni lah kan, termasuk benda ni ataupun isu-isu yang lain yang mana benda tu dah diamalkan sebegitu rupa dan begitu lama sudah diamalkan. Jadi macam mana kita nak terangkan pandangan-pandangan yang kata tidak sunat dan sebagainya. Wallahu alam, tuan-tuan sekalian, ini pandangan peribadi saya berdasarkan pengalaman saya berhadapan dengan masyarakat yang pelbagai. Ada yang setuju dengan kita, ada yang tak setuju dengan kita, ada yang lembut dengan kita, ada yang keras dengan kita, ada yang adil dengan kita, ada yang prejudis dengan kita, macam-macam sikap masyarakat yang pelbagai. Setengah itu pula bukan kerana mereka jahil, mereka alim, mereka berilmu, tapi sikap keras hati. Ada pula di kalangan mereka tidak ada ilmu, mereka sangat-sangat jauh ketinggalan dari sudut ilmu. Maka sebab itu tuan-tuan, bila saya bagi penerangan, saya terpaksa meraihkan kepelbagaian, varieties yang macam ni kan. Kita tak boleh nak tumpu satu golongan sahaja, kita kena raih kepelbagaian dalam masyarakat. Jadi bagaimana sikap kita tuan-tuan? Pandangan peribadi saya, wallahu ta'ala a'lam tuan-tuan sekalian, tapi pandangan peribadi saya, yang pertamanya kita kena buka minda dulu. Kita kena bawa cerita-cerita ataupun huraian-huraian ataupun ilmu yang boleh buka minda dia dulu, supaya dia boleh berlembut dengan benda-benda baru. Dan usaha kita nak melembutkan masyarakat kita ni bukan satu benda yang mudah. Saya percaya saya pernah cerita dalam forum baru ni ataupun di mana, saya pernah cerita bagaimana perbahasan ulama tentang berus gigi, tentang perubatan, tentang kuda, tentang alat-alat peperangan dan sebagainya. Walaupun kita dah mula dah huraian kita tu dengan galakkan untuk menguasai kemahiran menunggang kuda, tentang kelebihan kuda dan sebagainya, tetapi masyarakat kita hari ni boleh terima bahawa kuda tu simbol kepada senjata, simbol kepada kenderaan perang kan, simbol kepada teknologi perang. Dalam masyarakat kita boleh dikatakan hampir semua, walaupun mungkin tak semua, tapi boleh kata hampir semua boleh terima kalau nak perang hari ni kita tak pakai kuda, kita pakai jet-jet pejuang, kita pakai misil, kita pakai roket, kita pakai bom, kita pakai senjata-senjata yang canggih, kita pakai kereta kebal, kapal perang dan sebagainya. Kita tak pakai kuda. Kita hurai yang tu, masyarakat boleh terima. Tapi bila masuk satu bab ni tuan-tuan sekalian, masyarakat mula tak boleh terima. Kan? Bila kita mulai bercakap tentang kayu sugi umpamanya, dia dah mula tak boleh terima. Itu contoh tuan-tuan sekalian, bahawa masyarakat kita ni, walaupun contoh tu benda sama, contoh tu dibuat oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang lain supaya kita mudah faham tentang benda-benda macam ni, tapi contoh yang pertama dia boleh terima. Bila masuk contoh yang kedua, dia dah tak boleh terima. Tapi itu cara dia tuan-tuan. Strategi kita ialah kita perkenalkan beberapa contoh yang sepatutnya bermula dengan contoh yang dia mudah nak terima. Apa dia contoh tuan-tuan? Kita kata kepada masyarakat kita,
Sebab masyarakat kita dia tak boleh tengok benda lain sikit, kan? Kalau lain sikit ataupun kita nak ubah sikit, dia tak boleh terima. Maka kita akan tanya dia, benda yang kamu buat sekarang ni, adakah itu mazhab Syafi'i? Bila dia tak boleh jawab, tuan-tuan, itu sebenarnya dia telah terdetik bahawa benda yang dia buat itu sebenarnya bukannya daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang jenis keras kepala ni, tuan-tuan, payah juga. Dia kata kita dah buat lama dah. Dia bagi ayat tu susah. Bila dia bagi ayat kita dah buat lama dah, yang tu payah. Dia kalau yang bagi ayat kita mazhab Syafi'i, yang tu sedap. Ya, kita bawa dalil-dalil Imam Syafi'i dan sebagainya, dia mula nganga, dia kata, iya ke? Kan? Itu seronok. Tapi bila dia kata ni kita dah buat lama dah, elok dah, kita nak ubah buat apa? Yang ni payah sikit. Kita nak tembus, tuan-tuan sekalian. Tapi saya sukalah bila saya pergi dalam masyarakat yang seperti itu, saya suka bagi contoh-contoh mudah sebenarnya, tuan-tuan, bagi meraihkan orang yang macam tu. Nah, kita bagi contoh, pakai kereta, takkan nak pakai kereta yang lama sampai daripada dulu sampai sekarang. Kita nak pakai juga kereta hak baru, betul tak? Daripada kereta yang harga murah yang second hand, kita nak pakai kereta yang dalam plastik. Kalau dulu kita pakai motosikal second hand, nak juga rasa beli motosikal yang baru. Kalau tayar kereta, tuan-tuan, selepas 30,000 kilometer, dia dah botak, nak kena tukar. Saya suka bagi contoh-contoh macam tu. Agama ni pun macam tu. Bukan kata agama tu nak kena tukar, tak. Penghayatan agama tu, dia macam tu. Iman tu, dia macam tu. Kita kena tengok balik iman kita. Kita kena tengok balik bacaan Quran kita. Nak kena cek balik tajwid kita. Nak kena cek balik semayang kita. Adakah yang kita belajar masa sekolah rendah tu masih boleh dipakai sekarang ni? Kita kena cek balik. Entah-entah bila kita belajar, bila usia kita dah dewasa ni, akan memperelokkan lagi solat tu. Sedangkan solat yang kita duk buat sekarang ni ialah bentuk solat yang kita belajar masa kita sekolah rendah. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan belajar satu benda pada peringkat sekolah rendah dengan tuan-tuan belajar semasa tuan-tuan dewasa. Ada beza tak? Beza, dia tak sama. Yang belajar masa sekolah rendah, orang ajar lebih kurang je. Tuan-tuan tengok masa sekolah rendah. Zaman saya dulu, darjah 1 tahun 78. Belajar apa? Cuba ingat balik. Tuan-tuan darjah 1 dulu. Saya darjah 1 tahun 78, tuan-tuan. Kita belajar apa? ABC. ABC. Tunjuk satu-satu. ABC sampai Z. Letak atas apa ni, dinding kan? Anak-anak kita sekarang macam tu ke? Cuba tuan-tuan cek. Macam tu ke? Tak. Zaman dah berubah. Anak kita dah dapat pendedahan awal, exposure awal di tadika, apa ni, tabika, taska, pasti, macam-macam. Dah 2 tahun, 3 tahun di situ. ABC dah siap dah. Sekarang ni kalau tuan-tuan ajar ABC sekolah rendah, budak-budak akan gelak. Dia orang dah belajar susun ayat, buat ayat dah sekarang ni. Itu cara kita terang kepada masyarakat. Zaman tu dia berubah, dia memerlukan kita ni berubah, peningkatan, maka begitulah ilmu kita. Jadi kalau ilmu atas dunia pun macam tu, ilmu agama pun macam tu. Kita belajar bab puasa, belajar hak bila? Hak zaman sekolah rendah. Yang belajar sekarang ni sama ke lain? Kita nak kena check balik. Macam alignment kereta, balancing tayar kereta, benda yang sama. Selepas 10,000 km, 20,000 km, nak kena check balik. Sama juga kita, tuan-tuan. Iman kita ni, tuan-tuan rasa sampai mati, umur 60, 70, iman kita okey? Macam tu ke? Macam tu ke? No. Tak. Tuan-tuan kena check balik. Sebagaimana tayar kereta tuan-tuan kena check, iman tuan-tuan lebih-lebih lagi utama untuk tuan-tuan check betul ke tidak perjalanan dia tu. Jadi pandangan saya kepada persoalan itu ialah, dengan masyarakat ni kita nak kena atur strategi, dan strategi tu tak sama. Strategi tak sama. Dia bergantung kepada tahap kekaratan dia tu setebal mana. Tahap kekaratan dia tu. Kalau karat dia tu nipis, kita rasa sekali kita hembus dia terbang macam tu, yang tu senang. Yang tu tak ada masalah.
Sebab tu saya suka tuan-tuan, bila kita mula-mula masuk dalam masyarakat yang di kawasan yang tertentu, kita cuba dekati dia, senangkan hati dia dulu. Kita menangkan hati dia dulu, kan? Jangan pergi tu tembak terus. Pergi tembak terus tuan-tuan, ma'assalamah. bukan ilal liqa qariban dah, bukan ilal liqa qariban. Tak tahu ba'idan apa ke tak tahu dah. Jumpa bila tak tahu dah tuan-tuan. Jauh nak jumpa memang tak mau jumpa dah. Jadi kita pergi, kita berlunak dulu, kita berlembut dulu, kita buat satu hubungan supaya dia suka pada kita dulu. Kita ambil masa, tuan-tuan sekalian. Itu pandangan saya lah. Pandangan saya. Bila dia dah hormat dekat kita, dia dah suka pada kita dan sebagainya, dia dah bergantung kepada kita, di situlah kita perlahan-lahan memperkenalkan manhaj salafus soleh, yakni kembali kepada amalan-amalan yang original, tuan-tuan sekalian. Kefahaman yang original. Original tu macam mana yang tu kita bincang kemudian. Baik. Boleh setakat tu? Boleh Baik. Ada soalan? Ya. Okey, ini soalan yang bagus sebab yang tu yang kita akan ulas dalam kesimpulan, dalam inference nanti. Baik, dia macam ni tuan-tuan. Sebab Tuan Haji dah tanya tu, kita terus kepada peringkat seterusnya. Baik, sekarang ni tuan-tuan dah dengar dah. Stage yang pertama macam apa ni? Kelompok yang pertama macam mana? Kelompok yang kedua macam mana? Kelompok yang ketiga macam mana? Siapa mereka? Tuan-tuan dah dengar dah nama-nama mereka kan? Kita belajar ni tuan-tuan, kita biasakan mendengar nama-nama fuqaha. Supaya bila orang sebut kita tahu sikap dia macam mana. Lepas tu stage yang kedua, kita dah cerita apa alasan-alasan dia. Kan? Panjang lebar kita cerita tadi. Apa alasan-alasan dia? Sekarang ni apa yang tuan-tuan faham daripada dua peringkat yang kita sebut tu? Sekarang kita masuk stage nombor 3. Dua peringkat, dua stage yang saya sebut dekat tuan-tuan tadi, apa yang tuan-tuan boleh buat kesimpulan? Yang pertamanya apa? Yang pertamanya pihak yang kata sunat. Kan? Yang kedua pihak yang kata tak sunat. Dahlah tak sunat. Lebih keras lagi Imam Malik kata bid'ah. Sekarang ni sikap kita apa? Satu kata bid'ah, ataupun yang lembut sikit dia kata walaupun tidak bid'ah tapi dia tidak sunat kerana dalil itu dalil yang lemah, ataupun dalil itu sebahagiannya maudhu', ataupun dalil itu tidak dapat dipertahankan. Sikap kita apa? Tuan-tuan dah belajar lama dah. Guru tuan-tuan pun hebat-hebat belaka. Saya dah bagi dekat tuan-tuan sikap kita apa? Ulama-ulama yang kita sebut tadi bukan calang-calang orang. Semuanya daripada latar belakang sunnah, berpegang kepada manhaj salaf. Tetapi mereka juga berbeza pandangan. Bila kita cerita tentang Asim bin Ubaidillah, mereka berbeza pandangan, mengambil sikap yang berbeza. Tuan-tuan boleh tengok Al-Mubarak Furi kata hadis itu sahih, dikritik keras oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebab dia kata mana sahih, dia kata maudhu'. Jauh tuan-tuan, sahih dengan maudhu' jauh. Bukannya dekat. Kalau Hasan dengan sahih dengan Hasan okeylah juga, ataupun Hasan sahih dengan dhaif okeylah juga. Tapi Al-Mubarak Furi kata sahih, tiba-tiba Albani kata maudhu', jauh. Apa sikap kita? Baik, sebagaimana yang saudara-saudari sedia maklum, kita terbuka dalam soal macam ni. Kita terbuka, maknanya kalau sebahagian tuan-tuan guna ilmu tuan-tuan rasa ini bid'ah, kan? Tak boleh diterima. Maka tuan-tuan tak perlu amal. Bila tuan-tuan tak amalkan sunnahnya ataupun pensyariatan melafazkan azan, akan timbul soalan macam Tuan Haji tanya tadi pula. Kan? Bila tuan-tuan tak pakai yang ni, tak melaungkan azan, tak melaungkan iqamat kepada telinga anak kita yang baru lahir, isu yang akan timbul ialah sebagaimana yang Tuan Haji sebut tadi. Mana anak tu dah keluar, kita nak juga
benda pertama yang dia dengar itu kalimah-kalimah yang mulia, zikir kepada Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala sebagaimana yang kita sebut tadi. Boleh tak kita sebut la ilaha illallah ke apa ke? Macam mana? Tuan-tuan sekalian. Baik. Sikap kita sebagaimana yang saya sebut tadi ialah kita terbuka bagi sesiapa yang menganggap itu bid'ah ataupun tidak ada asasnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana masalah-masalah yang berlaku kepada hadis-hadis yang dijadikan sandaran, faddal. Tetapi bila dia berpandangan yang macam tu, dia akan mempunyai masalah dari sudut apakah dia mau ataupun tidak memberikan pendengaran pertama. Perkara pertama yang didengar oleh anak-anak itu ialah kalimah-kalimah yang mulia, zikrullah. Dia kena ambil sikap yang macam tu. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian ialah, saya sebut satu contoh tuan-tuan sekalian. Contohnya ayat Al-Quran Al-Karim yang disebut oleh para ulama Islam sebagai satu ayat yang perlu kita lihat dari sudut menentukan bagaimana kita nak tentukan sikap kita jikalau tuan-tuan menganggap ini bukan sunnah. Bagi siapa yang menganggap ini sunnah, itu settle, itu tak ada masalah. Tapi bagi sesiapa yang menganggap itu bukan sunnah, dia kena nilai ayat ini. Surah An-Nahl, Surah An-Nahli ayat 78. Kalau tuan-tuan ada masa balik tengok, sebab dah dekat pukul 9 dah. Tuan-tuan balik tengok nanti, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa dia? Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Betul kan? Kita tengok anak kita keluar je daripada perut isteri kita, la ta'lamuna syai'a, dia tak tahu apa-apa. Baik, lalu Allah Ta'ala kata apa lagi? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kan? La'allakum tashkurun. Allah Ta'ala dia bagi apa? Dia jadikan apa? Yang pertama, pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan balik buka tafsir. Antaranya tuan-tuan boleh buka tafsir Al-Azim Imam Ibn Kathir. Tafsir Al-Munir saya tak pasti, tapi tuan-tuan tengok, antara saya recommend kepada tuan-tuan tengok tafsir Imam Ibn Kathir ataupun tafsir-tafsir lain yang ada di rumah tuan-tuan kalau perbincangan itu ada. Tetapi sebahagian besar para mufassirun bila dia membincangkan ayat ini, dia bincang kenapa perkataan pendengar as-sam'a itu duduk di depan. As-sam'a, kan, pendengaran tu, wal absara, kan, penglihatan, wal afidah, hati tu. Kenapa perkataan as-sam'a tu duduk kat depan? Ini kita nak kena komen sikit tuan-tuan. Orang Melayu kita lah, saya tak mau sebut dalam dunia, saya tak mau sebut, kita sebut dalam masyarakat Melayu kita. Kita ni suka sangat kalau jumpa keratan surat khabar ataupun kita baca dalam internet kajian-kajian barat ataupun kajian saintis yang bukan Islam, yang dia buat kajian pasal bunyi-bunyi melodi nada-nada yang indah yang diperdengarkan kepada bayi. Bila bayi respons ataupun memberikan perkembangan positif kepada tumbesaran bayi itu, maka kita anggap, oh, ini sesuai dengan Islam. Tuan-tuan faham tak maksud saya apa? Kita bukan sebaliknya, tapi kita dari arah yang terbalik. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba maksudkan? Kita ni percaya dulu benda yang barat buat kajian, pihak barat buat kajian, kita percaya yang tu, baru kita cari benda yang dalam Islam ni ada tak sesuai dengan hak kita baru jumpa tu. Malang tak tuan-tuan? Malang. Yang sepatutnya bila kita baca ayat Quran ni,
Kita buat kajian bermula daripada ayat Quran, pergi kepada penemuan-penemuan moden. Itu yang sepatutnya. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Kan? Kita baca ayat ni, tafsir para mufassirun macam mana komentar ataupun kita sebut commentaries daripada para mufassirun, bila dia cerita macam mana as-sam'a tu di depan, kerana fungsi pendengaran itulah yang pertama yang berfungsi apabila anak tu lahir ke dunia, tuan-tuan sekalian. Kenapa kita tidak memulakan daripada tafsir yang macam ni kepada kajian-kajian untuk membuktikan kebenaran Al-Quran? Tapi kita dalam arah yang terbalik, jumpa hak barat, baru kita tengok ada tak ayat Quran yang sesuai, hadis yang sesuai. Itu cara yang salah. Dia macam orang politik lah, tuan-tuan, macam orang politik. Macam itulah, dia nak buat satu benda, dia buat dulu. Kan? Dia buat dulu, lepas tu barulah dia suruh ulama-ulama dia cari dalam Quran ataupun hadis, ada tak hak serupa hak benda dia nak buat. Oh, jangan tuan-tuan. Perangai macam tu jangan. Maknanya Quran dan hadis ni bukan rujukan kita. Bukan rujukan kita. Kita nak buat satu benda, bukannya kita buat dulu, buat keputusan dulu, baru suruh cari dalil ada atau tidak yang sesuai dengan benda yang kita nak buat. Bukan macam tu, tuan-tuan. Kita nak buat satu benda, sebelum kita buat keputusan, cari dulu dalil. Itu cara yang betul. Ada orang kata sama. Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Saya tak boleh, saya sikit lagi nak masuk politik pula. Tak apa, setakat tu, tuan-tuan. Yang bab tu setakat tu. Baik. Jadi apa sikap kita seterusnya, tuan-tuan sekalian? Apa sikap kita? Sikap kita seterusnya ialah bagi sesiapa yang berpegang bahawa bila tuan-tuan saya dah buka jalan kepada tuan-tuan. Saya dah buka jalan. Kita style di universiti, tuan-tuan. Kita buka jalan kepada student, kemudian student cari sendiri selepas tu. Saya dah buka jalan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin dan sebagainya, tuan-tuan boleh buka kitab yang lain, buku yang lain, tanya ustaz, bincang dengan kawan-kawan dan sebagainya, untuk menambahkan ilmu, untuk tuan-tuan ambil sikap. Katalah tuan-tuan ambil sikap bahawa ini bid'ah, tidak ada asas daripada Nabi, dalil dia lemah. Baik, muslimin muslimat sekalian, saya cadangkan bahawa boleh kita amalkan sama ada azan ataupun macam Tuan Haji sebut tadi, kan? Macam Tuan Haji sebut tadi, kita perdengarkan zikir-zikir yang baik. Zikir memang baik pun. Zikrullah, zikir mengingati Allah Ta'ala, ayat Quran dan sebagainya terpulang kepada tuan-tuan, ataupun tuan-tuan nak stick kepada azan dan sebagainya, itu terpulang kepada tuan-tuan. Tetapi biarlah anak tersebut, benda bila dia keluar daripada perut ibunya, perkara pertama yang dia dengar ialah perkara yang baik. Setengah-setengah klinik ataupun hospital yang berkonsepkan Islam, dia pasang ayat Quran. Kan? Dia pasang ayat Quran, kan? Dia pasang ayat Quran. Itu pun cara yang baik. Bagi sesiapa yang berpegang kepada pendapat yang kedua ni, yang saya sebut ni. Siapa yang pegang pendapat pertama, yang tu tak ada masalah. Siapa yang pegang pendapat pertama, tak ada masalah. Yang saya cerita ni, siapa yang berpegang pendapat yang kedua, iaitu dia pasang ayat Quran, ataupun si suami membaca ayat-ayat Al-Quran ketika mana isteri dia bersalin. Satu cara lagi, tuan-tuan, doktor dengan nurse tu sendiri. Pengalaman saya dengan doktor pakar di Kota Baru, tuan-tuan. Doktor apa nama dia? Rusniza ke apa? Di Kota Baru, tuan-tuan. Bila anak saya nak keluar, tuan-tuan, daripada perut isteri saya, dia takbir, Allahu Akbar. Dia takbir. Sampai saya jadi takut. Saya pula jadi takut, tuan-tuan. Yalah, kita takut bukan apa. Kita pertama kali tengok isteri kita bersalin, kan? Bercampur yang tu satu. Lepas tu tengok dia tu takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia takbir. Dengan bidan-bidan apa ni, jururawat ada 3-4 orang tu pun pakat takbir, Allahu Akbar. Tu, tuan-tuan. Ustaz yang khutbah berdegar-degar ni pun jadi takut. Itu satu cara. Mana kalau tidak azan sekalipun, walaupun tidak azan, tetapi laungan takbir itu ataupun apa-apa yang seumpama dengannya itu boleh disifatkan sebagai sama dengan konsep yang kita sebut tadi. Supaya pendengaran benda yang pertama yang didengar ialah benda-benda baik, walaupun kita mengambil sikap tidak mengazankan.
Ataupun wallah terserah kepada tuan-tuan nak baca ayat Quran dan sebagainya, ataupun berdoa kepada Allah Ta'ala di sisi anak-anak. Contohnya tuan-tuan, dalam bahasa Melayu pun boleh tuan-tuan kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak ni sebagai anak yang soleh. Maknanya benda pertama yang anak tu dengar ialah doa daripada ayah dia ataupun ibu dia. Anak tu dengar bahawa ayah ataupun ibu dia berdoa untuk dia, sebut nama Allah Ta'ala, ya Allah, ataupun kita menyebut Asmaul Husna kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan sebagainya, ya Ghafur dan lain-lain. Kita sebut, kita perbanyakkan perkataan-perkataan yang macam tu, dan itu menjadi perkataan pertama yang didengar oleh anak-anak kita yang lahir daripada isteri kita. Sebab tu tuan muslimin muslimat sekalian, yang afdalnya, yang aulanya ialah bersalin dengan doktor muslim Islam. Dan muslim Islam, muslim ini pula bukannya muslim yang tidak committed dengan agama. Carilah muslim yang committed dengan agama. Dia buat benda, dia bermula dengan bismillah. Dia buat apa pun, nama-nama Allah Ta'ala itu keluar daripada mulut dia sebagai zikir yang lazim yang dia baca. Bukannya keluar macam abuya ke apa tu, keluar benda-benda lain. Yang tu kita kena jauhi. Walaupun betul satu masa dulu klinik-klinik macam tu bagus nampaknya, tapi kerana ada kesilapan-kesilapan yang tertentu yang kita tak boleh memberikan kerjasama, kerana dia boleh menggugat akidah kita, iman kita sebagai seorang muslim yang mukmin. Okey, saya nak berhenti tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan ada soalan dah dekat pukul 9. Boleh ha? Jadi moga-moga apa yang kita bincang pada malam ini sedikit sebanyak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang salah, yang silap itu, saya pohon teguran, nasihat daripada tuan-tuan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.